Kejadian tembakan di stesen kereta api korbankan 1 nyawa, manakala 5 lagi cedera. Harga beras Thailand menunjukkan peningkatan. Mahkamah Belanda arahkan kerajaan sekat penghantaran alat ganti pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep Global, 7 berita dunia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Menurut ranking terbaru oleh Yahoo Finance dan Insider Monkey, Malaysia telah merangkul gelaran negara kedua paling mesra di Asia. Kini, reputasi Malaysia akan semakin kukuh dan berkembang sebagai destinasi utama untuk pelancong, ekspatriat dan warga asing. Dengan markah 2.20, Malaysia muncul sebagai negara kedua yang mesra dan ramah di Asia dan berada di kedudukan ke-15 bagi ranking dunia. Daya tarikan Malaysia berjaya menarik 26 juta pelancong tahun lepas, bukti kadar penerimaan visa yang tinggi dan dasar yang mengalu-alukan pelancong asing. Penghargaan terbaru ini menambah pencapaian Malaysia dalam sektor pelancongan, termasuk dinamakan destinasi pelancongan trending ke-10 oleh TripAdvisor, destinasi percutian ke-18 terbaik dunia oleh organisasi bukan untung yang berpangkalan di UK, dan bandar ke-6 paling banyak dikunjungi di dunia oleh Travelners. Sejak akhir ini tular di media sosial berhubung kisah kematian anak kepada pelakon Indonesia Tamara Tiasmara iaitu Raden Khalif Andante Pramudia ditemui lemas di sebuah kolam renang awam pada 27 Januari 2024 lalu. Kematian Dante bagaimanapun menimbulkan kekeliruan warga maya yang mengesyaki bahawa kanak-kanak itu sebenarnya telah menjadi mangsa pembunuhan. Pada awalnya, pengebumian kanak-kanak malang itu dibuat dengan segera selepas keluarga mangsa reda dengan takdir yang berlaku. Namun, beberapa hari kemudian, kubur Dante akhirnya digali semula untuk tujuan bedah siasat demi mengetahui punca sebenar kematian. Hasil bedah siasat itu didapati terdapat kesan seperti dicubit atau digigit. Apabila ditanya, Tamara mendakwa dia mencubit dan menggigit Dante hanya kerana mahu membangunkan Dante yang ketika itu sudah tidak sedarkan diri. Selepas siasatan dilakukan, teman lelaki Tamara iaitu Yuda Arfandi yang didakwa menjadi suspek utama kes telah ditahan polis kerana dia yang terakhir bersama Dante di dalam kolam renang tersebut. Kejadian tembakan di stesen kereta api di New York sebelum waktu puncak pada petang Isnin telah mengorbankan seorang individu maut, manakala 5 lagi mangsa cedera. Jabatan Bomber New York berkata, pihak berkuasa dimaklumkan kejadian kira-kira jam 4.30 petang dan 6 mangsa kejadian tembakan itu segera dibawa ke hospital. Seorang wartawan AFP melihat terdapat tindak balas kecemasan besar-besaran di stesen kereta api yang bertingkat di wilayah utara Bronx itu, yang lokasinya terletak kira-kira 14 km di utara Times Square, Manhattan. Detektif polis dan ejen dari Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Letupan Persekutuan berada di tempat kejadian menjalankan kerja forensik, termasuk pencarian cap jari susulan insiden tembakan itu. Tembakan besar-besaran adalah perkara biasa di Amerika Syarikat AS, di mana kira-kira 1/3 daripada orang dewasa memiliki senjata api. Harga semasa beras di negara Thailand dilaporkan turut mengalami kenaikan harga seperti yang berlaku kepada harga beras import di negara ini. Seorang penduduk Dan Nok, Thailand, Abdullah Yerenapoh, 55 tahun berkata, bagi beras berat 5 kg, ia dijual antara 139 Thai Baht hingga 199 Thai Baht, mengikut jenama beras. Bagi beras 10 kg pula dijual antara 350 Thai Baht hingga 450 Thai Baht, juga mengikut jenama masing-masing. Menurutnya, harga yang dijual tersebut dilihat tidak jauh berbeza dengan harga beras import yang dijual di Malaysia. Sementara itu, seorang rakyat Malaysia
Syed Araniri Syed Ahmad Al-Idrus yang sering berulang-alik ke Thailand atas urusan perniagaan berkata, kenaikan harga beras di negara tersebut juga turut berlaku. Google berjanji akan menyumbang 25 juta euro atau 128.6 juta ringgit untuk membantu penduduk di Eropah mempelajari penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI. Google mengumumkan perkara itu hari ini dan berkata, permohonan bagi mana-mana pertubuhan sosial serta bukan berasaskan keuntungan yang mahu membantu mencapai golongan bakal menikmati manfaat latihan berkenaan sudah dibuka. Google juga akan menjalankan siri Akademi Pertumbuhan bagi menyokong syarikat menggunakan AI bagi mengembangkan perniagaan selain sudah memperluas kursus latihan AI dalam talian secara percuma kepada 18 bahasa. Pengarah Eksekutif Pusat Impak Awam yang menjalankan skim tidak berasaskan keuntungan bersama Google, Adrian Brown berkata, hasil penyelidikan mendapati manfaat AI mampu meluaskan jurang sedia ada, terutama bagi aspek keselamatan ekonomi dan pekerjaan. Google bulan lalu mengumumkan bakal melabur 1 bilion AS atau 4.77 bilion ringgit bagi pembinaan pusat data di luar London sebagai langkah memenuhi peningkatan permintaan bagi perkhidmatan internet di rantau berkenaan. Mahkamah Rayuan Belanda mengarahkan kerajaan menyekat penghantaran alat ganti pesawat pejuang F-35 ke Israel kerana bimbang ia digunakan untuk melanggar undang-undang antarabangsa. Mahkamah berpihak kepada kumpulan hak asasi manusia yang berhujah bahawa sebahagian yang disediakan dari gudang Belanda menyumbang kepada pelanggaran undang-undang oleh Israel di Gaza. Tidak dinafikan bahawa terdapat risiko jelas bahawa F-35 yang dieksport digunakan dalam pelanggaran serius undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Mahkamah Rendah Belanda sebelum ini telah memutuskan ekspor mereka adalah keputusan politik dan hakim tidak sepatutnya campur tangan, walaupun ia mengatakan kemungkinan F-35 menyumbang kepada pelanggaran undang-undang perang. Alat ganti F-35 milik Amerika Syarikat disimpan di sebuah gudang di Belanda dan kemudian dihantar ke negara lain termasuk Israel. Ketika Sekutu Amerika Syarikat bergelut dengan komen Donald Trump yang menggalakkan Rusia menyerang Sekutu Eropah jika mereka tidak memenuhi matlamat NATO, beberapa bekas penasihat Trump memberi amaran bahawa bekas presiden itu akan berusaha untuk menarik Amerika secara rasmi daripada Pakatan Pertahanan itu sekiranya hartawan berkenaan memenangi pilihan raya AS penggal kedua. Seorang bekas pegawai kanan AS yang pernah berkhidmat dalam kedua-dua pentadbiran Trump dan Joe Biden di peringkat tinggi memberi amaran jika Trump mengalahkan Presiden Joe Biden pada November, AS akan keluar dari NATO. NATO merupakan sebuah pakatan pertahanan yang bermatlamat mempromosikan keamanan dan keselamatan anggota-anggotanya di kawasan Atlantik Utara yang kini dianggotai oleh 31 negara. Kritikan dan pandangan skeptikal Trump terhadap komitmen keselamatan AS meliputi perjanjian pertahanan bersama dengan Korea Selatan dan Jepun selain General John Kelly yang bersara sebagai ketua kaki tangan White House kepada Trump turut bersuara. Kelly mengatakan Trump sama sekali tidak melihat apa-apa kepentingan dalam NATO. Sekian sahaja Nextstep Global hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita dunia paling trending hanya di Nextstep Global. Follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.